Cocoa is among the major commodities for Malaysia's economy. The government strives in empowering the national cocoa industry in order to meet the demands of the local market. The origins of cocoa cultivation since the English colonizations of the country have opened the door to opportunities and incomes for thousands of local farmers and their families. Kebanyakan yang kita ada di Malaysia ini adalah dalam kalangan pekebun kecil. Pekebun kecil di mana inilah yang menjadi tumpuan, dan pada hakikatnya pada kebiasaannya kita nampak bahawa koko ini sangat sesuai untuk ditanam oleh pekebun-pekebun kecil. Seperti juga dengan di kawasan-kawasan di seluruh dunia yang lain, kebanyakan koko ini diusahakan oleh pekebun-pekebun kecil. Cocoa has given valuable profits for smallholders as well as for group farmers, and its contribution has changed the lives of farmers from various backgrounds. The nation's very own researchers have been engaging in studies to develop clones of cocoa plants for more durability and immunity to pests and diseases. The cloning of cocoa plants is also to produce higher quality cocoa beans with desirable characteristics. At the same time, Malaysia has been advancing campaigns as a producer of single origin chocolate and premium quality cocoa beans. Banyak yang telah berlaku apabila sampai pada satu ketika Malaysia adalah antara pengeluar koko yang terbesar di dunia, Jadi selepas itu kita juga melalui era di mana kita telah menjadi satu daripada pengeluar proses koko seperti grinders, seperti pengeluaran koko powder, koko butter, dan insyaAllah dalam masa akan datang ini kita melihat bahawa kita akan ke arah pengeluaran coklat yang terbaik ataupun yang penting di dunia ini. Itu kita punya sasaran ke arah itu. Malaysia has moved one step further in producing premium quality chocolate that received international recognition. Other than the fermentation and drying process, producing high-grade quality beans is also crucial for premium chocolate making. Sebenarnya banyak kita punya penyelidikan yang telah kita lakukan, terutama sekali yang berkaitan dengan produktiviti, memberi impak kepada produktiviti dan kualiti koko tersebut, serta penggunaan koko selain daripada penggunaan koko dalam bentuk makanan, tapi juga dalam bentuk bukan makanan seperti dalam bentuk kesihatan dan juga dalam bentuk solekan ataupun pharmaceutical. Tetapi apa yang penting sekali yang kita capai dari segi inovasi research ini adalah bila kita mencipta banyak ataupun melahirkan dan mengeluarkan banyak klon-klon koko yang berkualiti tinggi. Dalam tanaman koko ini itulah penting sangat bila kita menanam koko ini, bahan tanaman itu adalah sangat penting. Bahan tanaman itu akan menentukan produktiviti dia, ketahanan dari segi koko tersebut, dari segi penyakit, serangan penyakit, perosak dan sebagainya, serta juga boleh mengeluarkan satu flavor yang baik. Cocoa is the fourth primary agricultural commodity in the nation after palm oil, rubber and timber. Thus, Malaysian Cocoa Board, that was established in 1988, is a federal statutory agency responsible for the development of the national cocoa industry. Dia punya ciri-ciri pokok klon, dia seragam antara satu pokok dengan pokok yang lain. Dia juga memberikan hasil yang baik. Kualiti biji juga adalah bagus.
sebab kita dah tahu kan pokok klon ni kita pilih daripada pokok-pokok yang telah diuji yang memberikan hasil yang baik, potensi yang bagus dan tahan penyakit. All quality cocoa seedlings are supplied safely to cocoa farmers. Ideal soils for agriculture and landform. Dalam penjagaan tanaman koko, terdapat 3 jenis pemangkasan, iaitu pemangkasan pembentukan awal, pemangkasan penjagaan dan juga pemangkasan pembentukan semula. Setiap jenis-jenis pemangkasan ini ada fungsi-fungsi dia tersendiri. Contohnya bagi pemangkasan pembentukan awal, ia diamalkan dari umur anak pokok 6 bulan selepas ditanam sehingga dia umur matang. Matlamat untuk pemangkasan pembentukan awal ni adalah membentuk dahan-dahan utama pokok dan juga dahan-dahan sekundari. Untuk pemangkasan penjagaan pula, ini diamalkan setiap 2 minggu. Matlamat pemangkasan ini adalah untuk membuang penyakit, membuang tunas air dan juga untuk yang diamalkan secara berkala. Besides that, the production and yield capacity of cocoa beans need to be improved amongst cocoa smallholders. Saiz biji koko, kalau dari segi simple penentuan, kalau biji koko tersebut dia cukup kering, maksudnya cukup kering itu kandungan kelembapan di dalam satu biji koko itu tidak melebihi 7.5% ataupun daripada keseluruhan sampel analisis yang kita analisis untuk kelembapan dia tidak melebihi 7.5%. Sekiranya melebihi 75% bermakna kelembapan itu tidak dapat diterima pakai dari standard Malaysian Cocoa, maka sampel koko tadi yang mewakili berapa banyak pun consignment ataupun jumlah yang nak dijual dikira jatuh kepada substandard. Dia satu, bila kita mengeluarkan kualiti koko, apa yang mempengaruhi kualiti tersebut pertama sekali adalah saya katakan tadi bahan tanaman. Keduanya adalah dari segi tanah, bentuk tanah yang ada. Ketiganya dari segi environment, dari segi climax dan juga penjagaan. Ini yang saya katakan tadi, bila mereka ini bersama-sama dengan lembaga koko, kita sentiasa memberikan tunjuk ajar kepada mereka bagaimana cara kita nak mengeluarkan biji koko yang sedemikian rupa, mempunyai kualiti yang tinggi, mempunyai penceritaan yang sebenar apa yang berlaku dalam satu tempat tersebut. Research and development is the main core of the Malaysian Cocoa Board. Local scientists have carried out numerous research and studies for the sustainability of the industry. Part of the studies conducted is pest prevention of cocoa pods and trees. Peningkatan ini berlaku apabila berlaku penambahan dari segi buah koko tersebut. Seperti yang kita lihat di kawasan ini, kita nampak bahawa dia dah mula berbuah, dah mula berbunga sebenarnya. Ya. Jadi bunga ni bila kita bermula daripada bunga itu, kita kena pastikan bunga itu jadi sehingga dia survive ataupun dia hidup sehingga menjadi buah. Ya. Bagaimana kita nak menjadikan perkara tersebut? Kita perlu melindungi, membelai koko tersebut agar dia dapat mengeluarkan hasil itu nanti dengan penuh kebahagiaan kepada koko itu sendiri. Untuk kita membangunkan sebuah bahan tanaman, kita memang perlukan banyak jenis klon koko untuk buat kacukan, dan kita buat kajian dan nak tengok yang mana lagi bagi hasil yang bagus, tahan penyakit dan perosak. Lepas tu kita nak kualiti biji dia besar, kandungan lemak tinggi dan juga perisa yang bagus. The equatorial climate that is hot and humid is a perfect habitat for the pests to grow. Harmful pests like the cocoa pod borer
and Helopeltis, a mosquito-like insect, are known to destroy the quality of cocoa pods and beans. Sometimes even using the cocoa pod wrapping technique is not enough to prevent attacks. Salah satu serangga perosak utama tanaman koko di Malaysia adalah ulat pengorek buah koko, dan ini adalah simptom ulat pengorek buah koko yang mana jika kita lihat serangan adalah sangat serius di mana 100% biji koko telah diserang dan menyebabkan kerosakan kepada buah koko ini. More research is needed so farmers can reduce the consumption of chemicals to control this nuisance. Dari segi masa yang sesuai untuk penanaman untuk pembajaan adalah iaitu selepas musim hujan. Kita tidak boleh menabur baja masa musim hujan kerana baja-baja yang ditabur tu akan larut lesap dan tidak dapat digunakan oleh pokok. Okey, tapi kita juga tidak boleh membaja pada waktu kemarau di mana baja tu tidak akan larut dan tidak dapat digunakan juga oleh pokoklah. Sebab kadar nitrogen, fosforus dengan kalium NPK adalah yang telah diuji selama lebih daripada 7 tahun dan pengujian ladang selama tambah lagi 2 tahun, yang mana kita dapati mampu memberikan nutrien yang secukupnya untuk penghasilan buah yang banyak. Pengaplikasian baja lebih banyak kali kita mampu baja lagi bagus. Namun pada kadar 1 kilo baja per tahun per pokok. Setiap pokok tu mendapat 1 kilo baja untuk setahun yang boleh dibahagikan kepada 3 kali menabur 3 kali atau 4 kali. In general, pods are cut open, beans are detached from the pulp, and then the moist and sticky cocoa beans are fermented in shallow storage. Without proper fermentation, cocoa would potentially have no quality flavor at all. Thus, fermentation is part of the crucial process of turning cocoa into chocolate for its flavor and quality that meets international standards. Even the flavor was formed in the early stage of the fermentation. According to one of the research studies, a high-quality cocoa flavor does not come from the high-quality type or breed of the seedlings, instead, by how well the fermentation process was done. Untuk fermentasi yang bagus, suhu mesti mencapai lebih daripada 42 darjah Celsius. So selalunya dengan petani, kita suruh dia seluk. So dia akan tahu bila rasa panas tu, tangan dia memang rasa haba lah. Untuk biji koko, ia perlu diproses daripada fermentasi atau orang kampung kata pemeraman ataupun penapaian. Kalau tanpa penapaian ataupun pemeraman ni, takkan ada perisa koko. Proper techniques and conditions will determine the grade of dried cocoa beans. That is why the drying process is equally important to guarantee the best quality beans can be produced. This is when enzymes like polyphenol oxidase and hydrolytic work in reducing the bitterness and astringency of cocoa flavor. In the drying process, the moisture content will be evaporated, and at the same time, it will prevent fungal contamination or other microorganisms from growing. Hence, it will stop the astringency or foul smell of the dried beans. However, the drying process needs to be at a slow rate. It will successfully eliminate all the chemical concentrations that are left, like acetic acid. Dry too slowly and the beans go moldy. Dry too fast and the beans taste bitter. It is a crucial balancing act nonetheless. Temperature-wise, drying needs to be no more than 60 degrees Celsius. Failure to do so will result in case hardening or shriveling, a scenario of overexposing beans to higher than recommended temperature. The surface of the cocoa beans becomes a shell that traps inner moisture. At that range, the unwanted enzyme will also stop functioning before the color transformation of the dried beans. Saya tanam koko, saya pun belum fikir
saya nak koko apa saya boleh buat, kerana ada satu chance saya pergi Taiwan. Kerana Taiwan sana dia tanam koko juga. Saya pun heran. Kerana dia sana ada monsoon, semua ada earthquake, dia pun boleh conquer itu problem. So why not Malaysian? Everything is suitable. Why we don't plant back cocoa? So this lepas itu saya makan coklat dia, memang sedap. So saya okay. So saya punya aim, saya nak buat Malaysian coklat lah. Try promote Malaysian. Dan kita nampak dalam 10 tahun kebelakangan ini, kita nampak bahawa peningkatan dari segi pendapatan ekspor coklat tengah berlaku pada ketika ini. Dan trennya semakin meningkat dan sebagainya. Begitu juga dengan penggunaan makanan coklat ini di Malaysia juga telah menunjukkan peningkatan yang baik. Dan untuk kehadapan, kita ke arah pengeluaran biji koko berkualiti tinggi yang berkonsepkan single origin dan juga traceable, boleh dijejaki, dan juga organik. Ya. So ini adalah apa yang kita tengah lakukan sekarang, dan kita percaya bahawa dengan sokongan kerajaan, dengan sokongan daripada industri dan petani juga pada ketika ini, kita nampak perkara ini adalah sangat relevan dan sangat signifikan yang boleh kita teruskan. Dan saya jangkakan dalam masa 5 ke 10 tahun ini, kita juga adalah akan tersenarai sebagai salah satu daripada pengeluar biji koko yang berkualiti tinggi, yang mempunyai nilai single origin, yang traceable dan juga boleh dijejaki. Ya. Untuk yang coklat finish produk yang kita buat di lembaga koko, kita menggunakan milk kubaca untuk kita proseskan menjadi coklat pralin ataupun coklat pening. Kita menggunakan milk kubaca untuk kita pasarkan kepada orang awam lah. Dua kaedah yang berbeza. Yang satunya pralin, kita perlu melalui beberapa proses tempering, proses penyejukan coklat tu daripada suhu 45 degree Celsius kepada kita turunkan sejukkan coklat tu menjadi 29 degree Celsius, dan seterusnya kita akan membentukkan dalam acuan coklat lah. Perlu tempering, ini proses yang amat penting lah dalam untuk kita membuat coklat. Jadi disebabkan coklat yang belum disejukkan, terutamanya coklat kombucha, bila kita tidak membuat proses tempering dengan baik ataupun langsung tidak membuat proses tempering, coklat tu akan menjadi bloom. Bloom ni istilah dalam coklat lah. Jadi coklat tu akan kelihatan keputihan disebabkan kristal di dalam lemak koko dan gula yang tidak disejukkan, tidak stabil. Jadi proses tempering ini akan menstabilkan bahan-bahan dalam coklat tu dan menjadikan coklat tu, yang pentingnya dia akan menjadi coklat tu berkilat, dia senang dipatahkan, dan seterusnya coklat tu akan bila dimakan dia akan cair di dalam mulut. Dia tidak akan cair di tangan kita. Awal tahun 70-an, di mana kita hanya sebagai pengeluar biji koko. Kita ada antara pengeluar biji koko yang terbesar di dunia ketika itu. Tetapi bila kita melihat bahawa berlaku persaingan dan berlaku minat di kalangan penanam industri tersebut keluar, dan kita melihat bahawa peluang untuk menjadikan Malaysia ini sebagai satu daripada pengeluar ataupun pengisar koko, di mana kita mengeluarkan koko butter, koko powder dan sebagainya, produk-produk yang lain, maka kita telah perlu membuat polisi dan langkah-langkah ke arah itu. Itu yang kita nampak pada ketika ini, kita adalah antara pengeluar koko butter.
di mana ketiga-tiga bahan ini kita campurkan mengikut rasio masing-masing untuk kita hasilkan satu resepi coklat di Lembaga Hukum Malaysia. Phenylethylamine is a chemical that is found naturally in the human body that also formed in chocolate. Also known as a love drug, phenylethylamine works as an antidepressant. However, if taken too much, can attribute to side effects like anxiety and heart problem, similar to the drug amphetamine, which raises blood pressure and blood glucose levels. As much as cocoa works its magic for human health, so does its leaf. Mereka menemukan bahawa ekstrak daripada daun kokok itu boleh digunakan untuk membunuh sel kanser daripada payudara lah. Jadi bukan setakat industri menggunakan biji untuk buat coklat, so kita dapat pelbagai kegunaan bahagian-bahagian lain pada pokok kokok itu sendirilah. So pada masa sekarang kita juga cuba untuk menghasilkan produk-produk berasaskan daun kokok seperti teh, minuman kesihatan dan sebagainya. Dan untuk ke hadapan, kita ke arah pengeluaran biji koko berkualiti tinggi yang berkonsepkan single origin dan juga traceable, boleh dijejaki dan juga organik. Various science research have proven that cocoa contains large quantities of natural antioxidants. A cup of hot cocoa is 3 times stronger than green tea and 4 times greater than black tea. Lembaga Koko ada buat coklat yang resepi, pelbagai resepi lah. Antaranya coklat prebiotik, coklat yang untuk coklat kesihatan lah. Dan sekarang insya-Allah sedikit masa hari lagi kita akan producekan inti coklat yang sekarang dalam proses penyelidikan lagi lah, untuk kita lebih berdaya maju dalam industri coklat ni lah. Farm to table ini sebenarnya ada satu proses di mana kita memastikan setiap pengeluaran koko ini dapat dinikmati oleh petani terutamanya ataupun pengeluar koko. Maksud dia daripada koko ini sendiri selepas dipetik, dituai, diperam dan diproses sehinggalah menjadi coklat akan dikuasai ataupun dilibatkan komuniti tersebut, petani tersebut. Ya. Lembaga Koko Malaysia dia telah tubuhkan 3 koperasi, iaitu 1 koperasi Koko Kluster Sabah Berhad, Koperasi Koko Kluster Sarawak Berhad, Koperasi Koko Kluster Pahang Semenanjung Berhad. Dan 3-3 koperasi ini ditubuhkan sebagai dia punya pemimpin, ataupun kita panggil koperasi ini sebagai koperasi terpimpin oleh Lembaga Koko Malaysia, dan koperasi ini telah didaftar dengan pihak SKM, iaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan kita punya target group of course pihak petani koko, usahawan-usahawan koko dan juga usahawan coklat. Itu adalah dia punya ahli di dalam koperasi ini. Kita letak ini adalah sebagai satu untuk mendapatkan benefit daripada keuntungan daripada koperasi ini akan kembali kepada pihak petani. Dan mana-mana petani pula yang akan menyertai atau menjadi ahli koperasi ini, dia akan benefit dari segi harga
yang ditawarkan oleh koperasi lebih tinggi daripada harga pasaran yang biasa. Seperti apa yang kita buat pada ketika ini, kita mempunyai satu program yang kita namakan program pembangunan kluster koko Malaysia, di mana kita membangunkan beberapa kompleks, ya. Kita menyediakan di situ dari segi kompleks pemprosesan biji koko bermula daripada biji koko kering sehinggalah menjadi coklat, ya. Dan sebelum itu pun kita mempunyai program yang sama serantaian dengan itu, yaitu dari segi penanaman koko tersebut. Kita memastikan bahawa biji koko yang dikeluarkan adalah daripada klon yang terbaik, klon yang terpilih, yang mempunyai perisa yang tinggi, mempunyai cita rasa yang baik dan kualiti yang sangat baik, dan juga boleh dijejaki di mana juga berada. Dan bila kita proses, kita telah menubuhkan beberapa kompleks ini di tempat petani itu sendiri, di kawasan petani itu sendiri. Maknanya contohnya di Ranau, kita tempatkan plot ataupun kompleks itu di kawasan sekitar kebun-kebun petani. Dan disitulah diproses, dan kita boleh mengetahui bahawa biji ataupun coklat yang dihasilkan itu adalah dikeluarkan daripada kebun petani itu sendiri. Kempun, contohnya di Poring, di Napung, di Pedawan, Sarawak, dan juga di Cemong, di Perak. Itu yang kita ke arah itu supaya dapat kita, yang penting sekali kita dapat membangunkan komuniti petani tersebut bersama-sama dengan menggunakan koko ini sebagai satu media ataupun salah satu daripada cara kita nak melahirkan lebih banyak petani yang berjaya.